Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar topik tolak perpuluhan. Okey, murid-murid, perhatikan gambar rajah yang diberi. Okey, ada sebakul rambutan. Okey, boleh nampak tak jisim rambutan tu berapa? Okey, jisim rambutan tu adalah 12.6 kilogram. Kemudian, peniaga tu telah jual kepada pembeli sebanyak berapa? Okay, tengok dekat plastik dia tu 2.5 kilogram. Okey, kita tengok soalan. Berapakah jisim rambutan yang belum dijual? Okey, bila kata belum dijual, bermaksud apa? Yang belum dijual ni bermaksud baki. Okey, kita tengok belum dijual ni bermaksud baki. Bermaksud rambutan yang masih ada pada tangan peniaga. Okey, macam mana nak cari bila ada perkataan belum dijual ataupun melibatkan operasi bahagi ni? Operasi apa yang terlibat? Operasi tolak. Okey, kita salin soalan dia. Okey, 12.6 kilogram. Okey, untuk tolak perpuluhan, murid-murid kena kenal pasti titik perpuluhan. Okey, bila belajar tolak perpuluhan, kita kena tahu titik dia mestilah selajur. Bermaksud titik dia mesti sama antara soalan. Okey, kita samakan titik perpuluhan. Kemudian depan titik perpuluhan ada nombor 2. Kemudian belakang dia nombor 5. Okey, kita tulis kilogram ataupun kg. Kemudian letak simbol tolak di tepi sebelah kiri. Okey, barulah kita boleh selesaikan dalam bentuk lazim. Okey. Bila nak selesaikan dalam bentuk lazim, kita mula daripada mana? Kita mula daripada rumah ataupun sebelah kanan. Okey, 6 tolak 5. 6 tolak 5 sama dengan 1. 2 tolak 2 sama dengan, okey, jangan lupa letak titik perpuluhan terlebih dahulu. 2 tolak 2 adalah sifar. Kemudian 1 tak ada tolak apa-apa adalah 1. Jadi, berapa jisim yang belum dijual? Jisim yang belum dijual adalah 10.1 kilogram. Okey, boleh nampak tak murid-murid? Ingat, untuk tolak perpuluhan, mesti samakan titik perpuluhan dalam bentuk lazim. Mesti selajur. Ni kita panggil selajur. Okey, kita teruskan kepada contoh yang kedua. Kira tinggi Kaswini. Okey, kita tengok. Mana satu Kaswini ni? Yang lelaki ke perempuan? Yang perempuan. Okey, kita tengok tinggi yang kawan dia dekat sebelah yang budak lelaki tu adalah 1.4 meter. Manakala tinggi Kaswini tu kita tahu ke tak? Kita tak tahu, tapi dia ada bagi perbezaan tinggi Kaswini dan kawannya. Okey, dia pun beri dalam ayat matematik 1.4 tolak 0.13 meter. Okey, 1.4 meter tolak 0.13 meter sama dengan berapa meter? Okey, bila melibatkan operasi tolak, kita kena tahu nombor besar tolak nombor kecil. Okey, mana yang lebih besar? 1.4 ke 0.13? 1.4 lagi besar daripada 0.3. Kalau kita tengok 0.3 ni ada berapa tempat perpuluhan? Ada 2 tempat perpuluhan. Okey, kalau 1.4 ada berapa? Ada 1 tempat perpuluhan. Ni kita namakan 1 tempat perpuluhan. Okey, bila ada perbezaan dari segi tempat perpuluhan, kita kena pastikan
nombor yang disusun tu mesti titik perpuluhan dia tu mesti selaju. Okey, kita mulakan dengan 1/4. Okey. Kemudian nombor yang kedua tu, samakan titik perpuluhan mesti selaju. Okey, letakkan atas dengan bawah mesti sama. Kemudian letak nombor sifar dekat depan dia. Kemudian teruskan dengan nombor 1 dan juga nombor 3. Okey, boleh nampak tak atas nombor 3 tu tak ada nombor apa-apa pun. Kita boleh tulis menggunakan, kita boleh letak nombor sifar atas dia. Okey, barulah kita boleh selesaikan soalan ini. Okey, jangan lupa letak unit meter. Okay, kita pun tolak. Okey, buat bentuk lazim. Okey, kita gariskan. Okey, jangan lupa tulis unit. Okey, sifar tolak 3. Boleh ke tak boleh? Tak boleh sebab sifar tu lebih kecil daripada 3 ataupun sifar ni dia tak ada nilai. Jadi kita kena pinjam sebelah kiri dia. Okey, kita pinjam dengan 4. 4 bila kita pinjam sebelah nilai dia akan jadi 3 tolak 1 kan. Setiap kali pinjam nilai dia 10. 10 tambah sifar 10. Barulah kita boleh tolak. Sifar 10 tolak 3 sama dengan 7. Okey, 3 tolak 1 sama dengan 2. Okey, jangan lupa samakan titik perpuluhan. 1 tolak sifar 1. Jadi kita akan dapat jawapan 1/27 meter. Tu adalah tinggi Kaswini. Ingat ya murid-murid, bila kita nak buat penolakan nombor perpuluhan, pastikan yang utama kita kena samakan titik perpuluhan. Titik perpuluhan ni mesti selajur. Okey. Kita teruskan kepada contoh yang ketiga. Okey, 5 tolak sifar perpuluhan 58 tolak 4/079. Okey, kalau murid-murid perhatikan, ada berapa nombor? Ada 3 nombor dalam soalan. Tengok nombor yang pertama, 5. Okey, 5 ni nombor apa? Nombor bulat. Okey, macam mana kita nak tolakkan dengan nombor perpuluhan? Okey, jadi untuk jadikan nombor perpuluhan, murid-murid kena ingat, belakang nombor bulat kita boleh letak titik perpuluhan. Okey, letak titik perpuluhan belakang dia. Jangan letak depan, letak di belakang. Okey, tengok contoh nombor yang kedua, sifar perpuluhan 58. Ada berapa tempat perpuluhan? Ada 2 tempat perpuluhan. Okey, 2 tempat perpuluhan. Bila ada 2 tempat perpuluhan, belakang titik perpuluhan ni kita kena tambah digit sifar sebanyak 2. Okey, 2 kali. Okey, barulah kita boleh tulis soalan yang kedua. Okey, sifar. Okey, mula-mula samakan dulu titik perpuluhan bagi selajur. Okey, depan titik perpuluhan ada sifar. Belakang sifar, depan sifar ada 5, 8. Okey, boleh nampak tak? Okey, boleh tak nak tolak terus dengan 4/079? Tak boleh. Sebab untuk buat operasi tolak, kita selesaikan dulu 2 soalan, dapat jawapan, baru kita tolak lagi dengan nombor yang ketiga. Okey, jangan lupa letak simbol tolak. Okey, kita selesaikan. Okey. Sifar. Kita mulakan dulu dengan sebelah kanan. Ingat, jangan tolak daripada sebelah kiri. Kita mulakan dulu dengan sebelah kanan. Okey, sifar tolak 8. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Pinjam dengan sebelah dia? Tak boleh juga. Pinjam lagi dengan nombor 5. Kita pun pinjam. 5. Pinjam 1. Tolak 1 tinggal 4. Okey, setiap kali pinjam nilai dia 10. Boleh tak terus langkau kepada ujung sekali? Tak boleh. Kita kena buat sebelah menyebelah. Kat sini akan jadi 10 dulu. Okey, barulah sifar ujung sekali sebelah kanan ni pinjam dengan 10.
Okey, 10 pinjam 1 tinggal 9. Setiap kali pinjam nilai dia 10. Okey, 10 tolak 8 sama dengan 2. 9 tolak 5 sama dengan 4. Okey, letakkan titik perpuluhan. Okey, 4 tolak sifar 4. Dah selesai ke belum? Belum. Kita belum lagi tolak dengan nombor yang ketiga. Okey, nak tolak dengan nombor yang ketiga, nak teruskan ke bawah pun boleh ataupun kita teruskan ke tepi. Macam ni. Okey. Kita salin balik jawapan yang kita perolehi tolak dua nombor tadi. 4.42. Okey, kita tengok nombor yang ketiga. Okey, 4.079. Okey, cara yang kita kena ingat untuk tulis nombor perpuluhan dalam bentuk lazim mesti samakan titik perpuluhan selajur. Okey, ni adalah selajur. Okey, letak titik perpuluhan dulu. Depan titik ada 4, belakang dia ada sifar 7, 9. Okey, nampak tak atas nombor 9 tu tak ada apa-apa. Kita boleh hadirkan ataupun kita boleh tulis sifar atas nombor 9. Jangan lupa letak simbol tolak. Okay, mulakan dengan nombor yang sebelah kanan. Okay, mana kanan? Ni adalah nombor sebelah kanan. Okay, sifar tolak 9. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Jadi kita kena pinjam dengan nombor 2. 2 pinjam 1 tinggal 1. Setiap kali pinjam nilai dia 10. 10 tambah sifar 10. 10 tolak 9 1. 1 tolak 7 tak boleh. Sebab apa? 1 ni lebih kecil daripada 7. Tak cukup pun untuk kita tolak. Jadi kita kena pinjam dengan nombor sebelah kiri dia 4. 4 kita pinjam 1 tinggal 3. Okey, setiap kali pinjam nilai dia 10 kan? Okey, 10 kita tambah dengan 1 dia akan jadi 11. 11 tolak 7 berapa? Okey, 11 tolak 7 adalah 4. 3 tolak sifar 3. Kemudian letakkan titik perpuluhan. 4 tolak 4 sifar. Dapatlah jawapan dia. Sifar perpuluhan 341. Okey, boleh faham? Mesti samakan nombor ataupun titik nombor perpuluhan ni mesti samakan titik dia dalam selajur. Okey, kita teruskan contoh yang keempat. 34.8 tolak 12.45 tolak 0.619 sama dengan berapa? Okey, kita tolakkan dulu dua nombor yang pertama. Okey, kita susun dalam bentuk lazim 34.8. Okey, untuk susun nombor yang kedua, pastikan titik perpuluhan ni sama dalam selajur. Okey, depan dia ada nombor 2, ada nombor 1. Belakang dia ada 4, kemudian ada 5. Kemudian kita letak simbol tolak. Okey, murid-murid perhatikan sebelah kanan. Ujung sekali sebelah kanan, atas 5. Tak ada apa-apa nombor kan? Nak letak nombor apa? Kita kena tulis nombor sifar, angka sifar ni ke atas ni supaya kita tak tersalah kira. Okey, buat bentuk lazim. Okey, kita mulakan dengan rumah yang berada ujung sekali sebelah kanan. Okey, sifar tolak 5. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kena buat apa? Kena pinjam dengan 8. 8 kalau kita pinjam sebelah 8 kalau kita pinjam 1 tinggal 7. Nombor baru dia adalah 7. Setiap kali pinjam nilai dia 10. 10 tambah sifar 10. 10 tolak 5 5. Okay, kemudian 7 tolak 4 3. Okey, titik perpuluhan kena letak samakan dengan selajur. 4 tolak 2 2. 3 tolak 1 2.
Okey, dah dapat jawapan 22.35. Dah selesai ke belum? Belum. Kita masih lagi ada nombor yang ketiga, iaitu 0.619. Okey, dekat mana kita nak susun nombor? Kita susun nombor pada jawapan yang kita perolehi tadi apabila tolak 2 nombor. Okey, pastikan susun. Kita kena letak titik perpuluhan dulu selajur. Okey, kita letak titik perpuluhan. Depan titik perpuluhan ada sifar. Lepas tu ada 6. Kemudian ada 1 dan juga 9. Okey, kita perhatikan. Atas nombor 9 ni ada nombor ke tak ada? Tak ada. Jadi kita kena tulis nombor sifar. Okey, kemudian letak simbol tolak. Okey, kemudian kita boleh selesaikan untuk 2 nombor seterusnya ni. Kita buat bentuk lazim, garis. Okey, sifar tolak 9. Sifar tolak 9 boleh ke tak boleh? Tak boleh. Jadi kita kena pinjam sebelah. Sebelah mana? Sebelah kiri. Kalau nak pinjam sebelah kanan, tak ada nombor. Kan? Jadi kita pinjam, tapi setiap kali pinjam mesti sebelah kiri nombor dia. Okey, sifar tolak 9 tak boleh pinjam dengan 5. 5, kita pinjam 1, tinggal 4. Kemudian 10 pindah sebelah, 10 tambah sifar, 10. 10 tolak 9, 1. 4 tolak 1, 3. Okey, kita teruskan dengan nombor 3 tolak 6. Boleh ke tak boleh? Tak boleh sebab nombor 3 ni lebih kecil daripada nombor 6. Kalau tolak tak cukup. Jadi kita pinjam dengan nombor 2. 2 pinjam 1, tinggal 1. Setiap kali pinjam nilai dia 10 tambah 3 jadi 13. 13 tolak 6 berapa? 13 tolak 6 7. Okey. Kemudian samakan titik perpuluhan. 1 tolak sifar 1. 2 tak ada tolak apa-apa. Kita tulis balik nombor 2. Jadi jawapan dia adalah 21.731. Okey, boleh faham tak? Bila kita kena ingatlah, bila nak selesaikan nombor perpuluhan ni, pastikan yang utama adalah samakan titik perpuluhan selajur. Okey, kita teruskan dengan contoh yang kelima. Okey, murid-murid perhatikan. Okey, 19.8 tolak berapa sama dengan 5.73. Yang ni kita panggil apa? Anu dalam penolakan. Sebab apa? Kita nak cari soalan yang tak lengkap. Ni nampak ni. Yang kat tengah ni adalah soalan. Tapi diberi jawapan. Macam mana nak cari? Okey, kita perhatikan. Contoh mudah. Okey. Kalau kita kata 3 tolak berapa? Okey, 3 tolak berapa? Sama dengan 1. Kalau kita congak, 3 tolak 2 sama dengan 1. Macam mana nak dapatkan nombor 2 tu? Kita kena tahu. Ambil nombor depan sekali, 3. Kita tolak dengan jawapan dia 1. Barulah terhasil nombor 2. Sama juga dengan soalan yang macam ni. Bila anu dalam penolakan, bila nombor yang kita nak cari tu berada pada nombor yang kedua, kita kena ambil nombor yang pertama, tolak dengan jawapan. Okey. Kita teruskan. Okey, 19.8. Okey, tolak. Jawapan dia berapa tadi? 5.73 kan? Okey, samakan titik perpuluhan selajur dalam soalan. Okey, depan dia nombor 5. Kemudian belakang dia 7 dengan 3. Okey, kemudian letak simbol tolak. Buatlah garis untuk jadikan bentuk lazim. Okey, kita perhatikan atas nombor 3. Ada nombor ke tak ada? Tak ada. Kita kena tulis. Wajib tulis nombor sifar atas ni. Okey. Barulah kita boleh selesaikan soalan ini. Okey, sifar tolak 3 tak boleh sebab sifar ni tak ada nilai.
Jadi kita pinjam dengan 8. Jadi 8 tolak 1 tinggal 7. Kemudian setiap kali pinjam nilai dia 10. 10 tolak 3, 7. Okey, 7 tolak 7, 0. Okey, jangan lupa letak titik perpuluhan. 9 tolak 5, 4. 1 tak ada tolak apa-apa, salin balik nombor 1. Barulah kita dapat jawapan dia. Berapa? 14,07. Okey, boleh faham tak murid-murid? Okey, untuk latihan pengukuhan, murid-murid boleh buat latihan uji diri dalam buku teks. Okey, selamat belajar. Bye.